Saya bawa sekali. Hai, Reddit. Buanglah sebab lelaki saya terlalu banyak memerhatikannya. Saya Denny, 27F. Apa yang berlaku di majlis perkahwinan abang saya masih bermain seperti filem di kepala saya. Dan bukan jenis romcom. Lebih seperti thriller psikologi dengan sentuhan perlahan. Biar saya bawa awak kembali sedikit dahulu. Ibu bapa saya menghalau saya seminggu selepas hari lahir saya yang ke-18. Tiada pergaduhan besar. Tiada skandal. Hanya pagi Ahad yang tenang dan dingin. Ibu saya berdiri di pintu bilik tidur saya dan berkata, "Awak perlu memikirkan hidup awak. Kami perlukan ruang." Adik lelaki saya, Mark, yang ketika itu berusia 16 tahun, mengintai keluar dari biliknya dan tersengih. Saya memasukkan semua yang saya boleh ke dalam 2 beg duffel dan menghabiskan beberapa malam berikutnya dengan melompat-lompat di sofa sehingga ibu seorang rakan membenarkan saya tinggal di ruang bawah tanah mereka. Tiada seorang pun dalam keluarga saya yang mendaftar masuk. Tiada teks, tiada panggilan hari jadi. Ia seperti saya telah dipadamkan, tetapi saya tidak berubah. Saya bekerja 3 pekerjaan. Pergi ke kolej komuniti pada waktu malam, berpindah ke universiti negeri, kemudian mendapat pekerjaan dalam bidang kewangan. Menjelang usia 25 tahun, saya menguruskan sebuah pasukan. Menjelang usia 26 tahun, saya telah membeli kondo pertama saya, tanpa pinjaman, tanpa penandatangan bersama, hanya ketabahan. Saya masih ingat jubin yang retak dan pai bocor di rumah keluarga lama itu. Rumah yang sama yang dikatakan ayah saya semakin musnah dan tidak bernilai apabila saya merayu untuk tinggal sehingga kolej bermula. Maju pantas ke masa lalu 2 bulan yang lalu. Abang saya akan berkahwin dalam majlis perkahwinan ala resort dengan harga 50,000. Saya hanya mengetahui daripada cerita Instagram sepupu saya gambar kad sededet yang dilekatkan pada peti sejuk mereka. Saya tidak menerima jemputan. Saya tidak terkejut sehingga nenek saya menghubungi saya dengan marah. Jika Denny tiada di sana, saya tidak akan pergi. Saya serius. Saya tidak akan menjejakkan kaki ke gereja itu. Nenek saya satu-satunya orang dalam keluarga kami yang tidak pernah menolak saya. Dia pernah membantu saya membayar buku teks saya, menghantar kad hari jadi kepada saya setiap tahun. Kami juga bertemu untuk makan tengah hari setiap 2 bulan. Dia satu-satunya sebab saya bersetuju untuk hadir. Saya tidak akan merosakkan apa-apa. Saya hanya mahu melihat sendiri. Tetapi kemudian ibu saya meminta saya sebaik sahaja saya menjejakkan kaki di halaman tempat itu. Dia memandang saya dari atas ke bawah seolah-olah saya ini tanah di bawah kasutnya, mencondongkan badannya dekat, dan berkata, "Cuba jangan malukan kami hari ini, oke? Diam sahaja. Ambil gambar dengan Mark dan jangan buat kekecohan." Saya membalas senyuman kerana saya langsung tidak berniat untuk membuat kekecohan. Tetapi saya ada membawa sesuatu. Sampul surat Manila dengan salinan surat ikatan harta untuk rumah zaman kanak-kanak kami. Anda tahu, 5 tahun yang lalu, apabila saya mengetahui rumah itu berada dalam perampasan, ibu bapa saya telah berhenti membayar cukai dan gadai janji tergantung. Saya membeli rumah itu secara senyap-senyap, secara sah melalui Shell LLC. Mereka tidak pernah bersusah payah untuk memeriksa siapa yang menyelinap masuk dan menyelamatkannya. Mereka tidak boleh. Mereka terlalu sibuk bercakap besar kepada saudara mara bahawa Mark akan mewarisi rumah itu suatu hari nanti. Nah, suatu hari nanti nampaknya hari itu kerana semasa resepsi, sejurus selepas tarian pertama dan ucapan selamat daripada pengapit lelaki, ayah saya mengetuk gelasnya dan berkata, "Sebagai hadiah perkahwinan, kami akan memberikan rumah itu kepada Mark dan Emily. Sudah lunas sepenuhnya. Anda akan pulang selama-lamanya." Sorakan, tepukan gemuruh, ketawa. Saya tidak bergerak. Saya membiarkannya. Menunggu sehingga pencuci mulut tiba. Kemudian saya berjalan ke meja di mana ibu bapa saya sedang tersenyum lebar kepada pasangan bahagia itu. Saya meletakkan sampul surat itu perlahan-lahan di antara seruling champagne dan berkata, "Kamu mungkin patut lihat ini sebelum menyerahkan kunci." Ibu saya kelihatan keliru. Ayah saya membukanya.
Melihat nama LLC, surat ikatan pemindahan, cap waktu. Senyumannya lenyap. Dia berbisik, "Apa nih?" Saya mencondongkan badan. "Ini milik saya. Sudah 5 tahun. Kemudian saya keluar sebaik sahaja DJ mengumumkan tarian bapa anak perempuan. Saya tidak tinggal untuk memerhatikan reaksi mereka dalam masa nyata. Saya tidak perlu. Apabila saya tiba di halaman rumah saya malam itu, telefon saya menerima 17 panggilan tidak dijawab dan 38 teks. Pertama dari ibu saya. "Apa yang awak buat? Macam mana awak boleh merosakkan hari istimewanya? Ini gurauan ke?" Kemudian dari ayah saya. "Ini menyalahi undang-undang. Denny, awak perlu betulkan ini. Awak tak boleh datang begitu sahaja." Dan kemudian mesej suara dari Mark. "Tidak. Hai. Tidak. Boleh kita bercakap? Awak sakit tenat. Awak tak boleh bagi saya satu benda pun. Awak selalu merosakkan semuanya." Ia hampir lucu. "Saya tak ada apa-apa sejak saya berumur 18 tahun. Saya bina semua yang saya miliki seorang diri." Latar belakangnya, memandangkan Reddit sentiasa mahukan risit. Apabila saya mengetahui rumah itu bakal dirampas beberapa tahun yang lalu, saya secara senyap-senyap mencari maklumat. Rupa-rupanya ibu bapa saya telah mengambil pinjaman ekuiti rumah yang mungkin untuk menampung yuran pengajian sekolah swasta Mark berdasarkan tarif, dan tidak pernah mengikuti perkembangan terkini. Pembayaran cukai harta tanah telah bertahun-tahun tertangguh. Mereka telah menerima pelbagai surat amaran. Saya menghubungi seorang peguam hartanah. Saya menubuhkan LLC. Saya membeli lian. Kemudian lama-kelamaan, saya membayar hutang, mengubah suai rumah dengan ringan, membaiki bumbung yang bocor, mengemas semula lantai, semuanya melalui pengurus hartanah yang menyangka saya hanya seorang pelabur. Ibu bapa saya menganggap ban memaafkan sesuatu atau pihak bandar campur tangan. Mereka tidak pernah melihat terlalu teliti. Mereka terlalu lega apabila surat perampasan itu dihentikan. Saya fikir saya akan membiarkan mereka tinggal sehingga mereka mahu menjual. Saya tidak berminat untuk mengusir mereka. Ia bukan tentang membalas dendam pada masa itu, tetapi menghadiahkannya kepada Mark seolah-olah saya tidak pernah wujud. Seperti saya tidak menangis sehingga tidur di rumah yang sama pada usia 17 tahun. Merayu untuk tinggal sebulan lagi sehingga sekolah bermula. Skim barisnya. Keesokan paginya, nenek saya menelefon. "Denny, sayang, saya sangat bangga dengan awak. Saya tidak tahu awak melakukan semua itu." Tidak hairanlah mereka kelihatan seperti ternampak hantu. Rupa-rupanya, selepas saya pergi, huru-hara berlaku di kaunter penerimaan tetamu. Ayah saya menarik perancang ke tepi dalam keadaan panik, menuntut dia menangguhkan masalah teknikal. Ibu saya hampir menangis, merungut tentang kesilapan dan dokumen yang tidak mungkin benar. Dan Mark, dia terus pergi dengan marah. Mereka tidak menghadiri acara lambungan sejambak bunga. Suasana bertukar daripada impian perkahwinan Pinterest kepada kebimbangan di mahkamah. Saya tidak membalas sebarang mesej mereka selama 3 hari sehingga saya menerima email rasmi daripada Mark dengan kad pengenalan kepada ayah saya. "Kita perlu berbincang tentang pemindahan surat ikatan perkahwinan. Jelas sekali, awak telah menyatakan maksud awak, tetapi rumah ini sentiasa menjadi sebahagian daripada legasi keluarga kami. Ia memang untuk saya." Saya membalas dengan 2 ayat. "Awak betul. Ia adalah sebahagian daripada legasi keluarga. Kemudian keluarga itu meninggalkan saya. Tiada penjelasan lanjut. Tiada ancaman undang-undang. Hanya kebenaran. Apa yang berlaku seterusnya? Katakan sahaja ibu bapa saya mencuba satu lagi helah. Selama berhari-hari selepas perkahwinan, saya diketuk di pintu rumah. Ibu saya, bukan panggilan, bukan teks. Dia muncul di kondo saya tanpa diumumkan, memegang kotak pastri yang separuh dimakan dan memakai apa yang saya hanya boleh gambarkan sebagai baju sejuk permohonan maaf gerejanya. Awak tahu, yang pastel, lembut, dan terdesak. "Hai,
Sayang, bolehkah kita bercakap? Saya membiarkannya masuk kerana ingin tahu, bukan kerana memaafkan. Dia duduk di sofa saya seolah-olah dia yang memilikinya dan segera memulakan babak pertama. Penyesalan keibuan. Kami masih sangat muda. Danny, kami tidak tahu bagaimana untuk membesarkan anak perempuan dengan impian yang lebih besar daripada impian kami. Kami melakukan kesilapan, tetapi kami sentiasa menyayangi awak. Awak sangat berjaya sekarang. Apa ertinya sebuah rumah kepada orang seperti awak? Begitulah dia. Babak kedua. Gaslighting kewangan. Dia cuba memainkannya seperti memberi mak rumah itu adalah simbolik. Bahawa surat ikatan itu bukan tujuannya, tetapi isyarat itu. Dia kata ayah saya sangat hancur dengan cara saya memalukan dia. Dia kata mak tidak tidur sejak perkahwinan. Dan kemudian dia mencapai ke dalam bagnya dan mengeluarkan sampul surat putih bersih. Di dalam cek bernilai 25,000. Ia hadiah perkahwinan daripada keluarga. Tolong pindahkan surat ikatan itu. Saya merenungnya. Ini adalah salam Maria mereka. Rasuah 25,000. Selepas mereka memberi mak perkahwinan 50,000, pusaka keluarga, dan bumbung tempat saya dibuang? Adakah mereka ingat saya sedang bergelut? Bahawa saya akan jatuh di kaki mereka untuk mendapatkan serbuk roti? Saya meletakkan cek itu kembali ke atas meja. Rumah itu bernilai 60,000. Saya telah menyimpannya. Saya telah membayar untuk pembaikan. Saya telah membayar cukai. Saya memilikinya. Awak memberikannya kepada orang lain. Sekarang awak malu. Itu bukan masalah saya. Wajahnya mengeras. Begitu sahaja. Topengnya jatuh. Baiklah. Kalau begitu cara awak mahu bermain. Dia berdiri, melicingkan skirtnya, dan berjalan keluar. 2 jam kemudian, saya menerima panggilan daripada Mak. Dan kali ini, dia tidak menjerit. Dia diam, hampir sopan. Bolehkah kita berjumpa? Saya kata tidak. Kemudian dia menghantar email kepada saya bertajuk cadangan perjanjian pemilikan bersama. Ia adalah PDF, diformat secara profesional, didraft oleh seorang peguam, menggariskan bagaimana saya boleh mengekalkan 50% pemilikan sambil membenarkan dia dan isterinya berpindah masuk sebagai pertukaran untuk pembayaran ekuiti separa dan bahagian hasil penghargaan masa hadapan. Saya membacanya 2 kali, kemudian menghantarnya kepada peguam saya sendiri. Jawapannya, berani daripada mereka untuk mencuba ini selepas apa yang mereka lakukan. Nasihat saya, tolak secara rasmi. Awak tak berhutang apa-apa dengan mereka. Dan skim yang saya lakukan. Percubaan terakhir mereka. Campur tangan keluarga. Perkara seterusnya yang saya tahu, ada barbeku keluarga yang dirancang di rumah Pak Cik saya. Tiada sebab diberikan. Nenek memberi saya petunjuk. Sayang, ibu bapa awak akan membawa semua orang. Mereka fikir jika ramai orang yang membuat awak rasa bersalah sekaligus, awak akan mengalah. Jangan pergi. Jadi, saya tidak pergi. Tetapi saya telah menghantar seseorang untuk menggantikan saya. Ejen hartanah saya dengan risalah penyenaraian untuk rumah itu. Dia mengedarkannya semasa makan malam dengan nota yang tertulis, rumah terbuka hujung minggu depan. Penyewa semasa mungkin memohon sewa jika layak. Rumah terbuka itu berlaku pada petang Sabtu yang cerah. Dapur mempunyai jubin baharu. Beranda mempunyai cat baharu. Penyenaraian itu jujur. 3 bilik tidur, 1,5 bilik mandi, struktur yang kukuh, dimiliki sepenuhnya. Tiada gadai janji. Kami mempunyai 12 pembeli yang berminat untuk datang. 3 membuat tawaran. 1 adalah tawaran tunai. 670,000, sedikit lebih tinggi daripada yang diminta. Saya menerima. Sementara itu, ibu bapa saya masih tinggal di sana. Skim bahagian yang janggal. Saya tidak pernah mengusir mereka. Bukan kerana saya bermurah hati,
Tetapi kerana peguam hartanah saya menasihati pesakit. Dia kata sebaik sahaja saya menerima tawaran, kami akan menghantar notis rasmi untuk mengosongkan rumah dengan tempoh 45 hari. Tiada drama, tiada jeritan, hanya dokumentasi profesional yang bersih yang kami lakukan. 3 hari kemudian, ayah saya menelefon. Pertama kali saya mendengar suaranya secara langsung selepas bertahun-tahun. Denny, mari kita bincang dengan baik. Saya menutup telefon. Kemudian datang catatan Facebook. Oh ya, ia menjadi sangat teruk. Ibu saya menyiarkan gambar hitam putih rumah dari tahun 9N dengan kapsin. Sukar untuk melihat rumah tempat kami membesarkan anak-anak kami dijual habis-habisan oleh kami. Sesetengah orang lupa apa erti keluarga. Isyaratkan komen simpati. Isyaratkan saudara mara yang dramatik. Isyaratkan teks daripada sepupu. Adakah ini tentang Anda? Apa yang berlaku? Saya mengabaikan mereka semua sehingga email terakhir daripada Mark. Baris subjek. Anda menang. Tubuh badan. Tahniah. Saya harap menjual rumah itu membuatkan Anda rasa berkuasa. Ketahuilah bahawa Anda telah memusnahkan keluarga ini. Jangan sekali-kali menghubungi saya atau Emily lagi. Kami tak mahu nama awak disebut di rumah kami. Saya ketawa terbahak-bahak. Saya ketawa terbahak-bahak sehingga mengejutkan kucing saya kerana saya tidak memusnahkan apa-apa. Saya tidak membuang sesiapa pun. Saya tidak memulakan parang. Mereka tidak mengiktiraf saya pada usia 18 tahun. Mereka memadamkan saya daripada foto keluarga, acara keluarga, segala-galanya tentang keluarga. Mereka fikir saya sudah tiada, tidak relevan, boleh guna. Dan sekarang mereka kehilangan perkara yang mereka gunakan untuk menentukan kuasa mereka. Di mana keadaannya sekarang? Rumah itu secara rasminya dijual minggu lepas. Ia ditutup dengan harga 670,000. Dan saya memerhatikan pemilik baharu, pasangan muda dengan 2 anak dan seekor anjing Golden Retriever, berjalan melalui pintu depan dengan kegembiraan yang tulen di wajah mereka. Isteri itu berpaling kepada saya dan berkata, rasanya seperti ia mempunyai tenaga yang baik. Awak tahu. Saya tersenyum, bukan kerana dia betul, tetapi kerana dia tidak tahu sejauh mana rumah itu telah pergi atau sejauh mana saya telah pergi. Ibu bapa saya diberi masa 45 hari untuk mengosongkan. Mereka berpindah keluar pada tahun 29. Secara senyap, tiada panggilan, tiada permohonan maaf, hanya pergi. Saya dengar daripada seorang sepupu bahawa mereka sedang menyewa sebuah rumah kecil di 2 pekan berdekatan sekarang. Mark dan isterinya Emily tinggal bersama ibu bapanya buat sementara waktu mengikut media sosial mereka. Tiada sesiapa dalam keluarga yang bercakap dengan saya secara langsung kecuali nenek, yang masih menjadi teman setia saya. Dia menelefon setiap Ahad dan mengingatkan saya bahawa saya bukan sahaja melindungi diri saya sendiri. Saya juga menuntut semula apa yang mereka curi daripada saya. Dia juga menghantar hadiah pindah rumah, selimut jahitan tangan yang tertulis dibina, bukan diberikan. Saya menangis apabila membukanya. Kerja saya berjalan lancar. Saya baru sahaja dinaikkan pangkat. Saya kini menguruskan pasukan yang terdiri daripada 17 orang. Saya juga sedang mengubah suai sebuah rumah dupleks di pusat bandar yang saya beli dengan sebahagian daripada hasil jualan. Saya akan menukar unit atas kepada sewaan jangka pendek. Dan unit bawah akan menjadi milik saya. Ia mempunyai bata terdedah, tingkap besar, dan balkoni yang membolehkan saya melihat matahari terbit. Saya masih memikirkan masa lalu. Saya berbohong jika saya kata saya tidak. Tetapi kini kenangan itu terasa lebih ringan, kurang seperti sao, lebih seperti bahan api. Saya tidak memerlukan penutup daripadanya. Saya sudah memberikannya kepada diri saya sendiri sebaik sahaja saya meninggalkan majlis perkahwinan itu dengan kepala tegak dan surat ikatan itu masih atas nama saya. Mereka mungkin telah memadamkan saya daripada senarai tetamu. Tetapi saya menulis semula pengakhirannya dan saya tidak menyesalinya sepatah perkataan pun. Jika Anda telah sampai sejauh ini, terima kasih kerana membaca. Dari mana Anda melihat perkara ini berlaku?
Tinggalkan komen seperti jika Anda pernah bermimpi untuk membalas dendam yang sah. Dan ingat, kejayaan adalah jawaban terbaik untuk dipadamkan.